Waktu dia mereka mula-mula dalam Pakatan Nasional, saya dah kata, saya pun tulis dalam Facebook, dalam blog saya tulis. Saya kata UMNO, hati-hati dengan PAS. Kami keadilan dah lama berkawan dengan PAS. Kami kenal PAS. Kalau nikah siam pun hati-hati. Lebay ni dia tak boleh nampak dahi licin. Panjang akal lebay ni. Nampak dia pemimpin mereka katik-katik. Pendek-pendek, katik-katik, tapi akal dia panjang. Akal dia panjang, saudara. Hati-hati. Betul tak? Masin mulut saya. Last kali UMNO kena, saudara. Dan bila mereka dah tak ada kuasa, mereka sibuk dah bersama dengan UMNO. Nak bersama dengan UMNO, tapi nak angkat Samsuri jadi Perdana Menteri. Kau ingat UMNO tu bodoh? Kamu nak ajak dia bentuk kerajaan, kan? Nak bersama dengan kamu. Kalau kamu letak tawarkan Zahid Perdana Menteri ke Mak Hassan Perdana Menteri, okey lah tu, logik lah kan, logik lah juga, sejuk lah hati UMNO. Ini kamu ajak UMNO bersama kamu, tapi yang kamu nak angkat tu Samsuri. Tak ke kalau UMNO terima bodoh lah. Ni politik PAS tak pandai. Nak pujuk orang, bagilah jawatan sikit tinggi-tinggi. Dah lah waktu kamu jadi kajian PN dulu, UMNO tak dapat apa. Zahid Presiden UMNO. Dan dia memberikan undi masa itu. Muhyiddin Yassin hanya dapat majoriti 3-4 orang ahli parlimen je pun. 114 je. Kajian terbawah atap ni. 114 tu datangnya daripada berpuluh orang ahli parlimen UMNO yang angkat Muhyiddin ni. Tapi dia tak bagi jawatan kepada Presiden UMNO. Dia bagi menteri je. Sepatutnya jabatan Presiden mesti dah letak setaraf dengan jawatan dia lah. Dia tak peduli. Dia bagi geng-geng dia. Penyakau tu juga dapat. Bila dah berpisah dengan UMNO, macam-macam pula dia gelar UMNO. Itik patah kaki lah. Dia gelar UMNO itik patah kaki. Bab melabel ni memang kepakaran lebay lah. Bab melabel orang, ni memang kepakaran dia. Nak kata binatang-binatang ni, itu kepakaran Haji Hadi. Tak ada binatang dalam dunia ni yang Haji Hadi tak sebut. Semua dia dah sebut. Daripada binatang di atas udara, binatang di atas daratan, binatang bawah tanah, semua Haji Hadi dia sebut. Dia boleh gelar UMNO itu itik patah kaki. Last sekali yang patah kaki ni lah jadi kerajaan. Kamu jadi apa? Yang cukup jumlah, lebih dari cukup. Tunggu istana panggil. Jadi apa sekarang? Yang kamu kata patah kaki ni jadi kerajaan. Timbalan Perdana Menteri. Yang hari ni kamu duk gila talak ni. Kamu gila talak beritik patah kaki. Apa nak jadi PAS ni aku tak tahulah. Sebab itu dia meroyan, saudara. Meroyan. Dia kan dia bicara lagi tentang rakyat, bicara tentang ekonomi. Dan dia bicara macam mana nak tebuk atap. Macam ni PRK Kemaman baru-baru ini. Haji Hadi sebut kata apa? Kita kena menang calon kita, Samsuri. Dia bakal Perdana Menteri kita yang ke-11. Kita akan angkat dia sebelum pilihan raya ke-16. Sebelum pilihan raya umum ke-16. Orang berfikir juga, macam mana nak angkat Samsuri sebelum pilihan raya 16. Kita akan angkat dia sebelum pilihan raya ke-16. Kerana saya sedang berusaha untuk mendapatkan beberapa sokongan daripada ahli parlimen UMNO untuk kita cukup jumlah mengambil alih Putrajaya. Dia beritahu terang, dia sedang berusaha. Sekarang ni pun dia sedang berusaha nak tarik sokongan ahli parlimen UMNO. Tolonglah kepada pemimpin PAS di pekat bawahan, kawasan ke Cawangan. Kalau tidak ada ahli parlimen atau ahli parlimen yang lain yang mungkin takut nak cakap dengan Haji Hadi ni, kurangnya ada satu suara yang berani di kalangan ahli PAS, tolong jumpa Haji Hadi, tolonglah bagi tahu pada dia. Kesian kat dia. Semakin banyak keluar daripada mulut Hadi, semakin banyak menampakkan kebodohan dan kejahilan dia.
Apabila dia mengatakan dia sedang berusaha mendapatkan sokongan ahli Parlimen UMNO, kita tanya Haji Hadi balik, berapa orang agak-agak kamu nak dapat? Apa jawapan dia? Berapa orang agak-agak kamu nak dapat? Tarik. Yang kamu katakan di kalangan MP UMNO tu akan tak semua suka pada Zahid. Okey, tak apalah. Katalah betul apa yang kamu cakap. Kita nak tanya Haji Hadi, berapa orang agak-agak? Yang tak suka Zahid tu berapa orang? 10 orang. Yang kamu nak beli tu, yang nak beli tak jadi tu, lepas pilihan raya tu, 10 orang. Ataupun lebih. Letaklah 15 orang. Letaklah 20. Kan? Letaklah semua sekali 30 Barisan Nasional. Termasuk Zahid sekali. Termasuk Zahid sekali yang benci kepada Zahid, 30 kita bagi kepada Haji Hadi. 75 campur dengan 30. Sekarang ni PN ada berapa? 75 kan? Betul? Campur dengan 30. Cukup tak bentuk kerajaan? Tanya Hadi. Kita akan jumpa Sabah dan Sarawak pula. Dia kata macam tu lah. Haji Hadi. Kamu ingat orang Sabah dan Sarawak tu bodoh ke macam kamu? Orang Sabah dan Sarawak dah lama dah tolak PAS ni. Sebab itu kita tengok di Sabah dan Sarawak tidak ada berlaku perbalahan kaum dan juga agama. Walaupun mereka di antara negeri yang paling banyak suku kaum, Sarawak, Sabah. Mereka lebih banyak daripada kita. Kita suku kaum tu Melayu, Cina, India, ada pun asli. Kalau ada pun Jawa sikit. Di sana banyak saudara, suku kaum di Sabah dan juga di Sarawak. Tapi kenapa mereka tidak ada perbalahan? Tak ada peristiwa memali seperti berlaku di Sabah dan Sarawak. Kenapa tidak ada pulau memula kenduri kahwin? Kenapa tidak ada semilihan sah tak sah, kahwin sah tak sah? Kenapa tidak ada berlaku pertempuran antara agama? Kenapa? Sebab di Sabah Sarawak tak ada PAS, itu aja. Sebab tu mereka boleh hidup aman damai. Boleh semayang, tak ada siapa halang di Sabah dan Sarawak. Boleh lakukan apa saja. Boleh tutup aurat. Makanan halal ada dijual. Makanan untuk orang bukan Islam pun ada dijual. Kedai makan untuk orang Islam ada, kedai makan untuk orang bukan Islam ada, masjid ada, gereja ada, kuil ada. Apa masalah dia? Sebab itu Sabah dan Sarawak tidak berlaku macam itu. Tidak berlaku seperti di beberapa negeri Pantai Timur. Sebab tidak ada PAS. Gila lah kalau orang Sabah Sarawak nak ambil parti tu masuk negeri mereka, elok-elok mereka aman sentosa, pergi bawa masuk puak-puak munafik ke situ, hancur. Hancur saudara. Silap-silap orang-orang yang Islam dia kafirkan, orang bukan Islam pun dia kafirkan. Lebih ni bukan kira. Sebab itulah negara kita, bawah kerajaan PMX ni. Bawah kerajaan PMX ni. Puak-puak Yahudi, Zionis, Mossad, ejen-ejen Mossad ni, dia orang tak payah buat kerja kuat nak lawan Anwar Ibrahim. Seperti mana Mossad keluar dalam website dalam dia punya X, siap sebut nama Anwar Ibrahim. Dia cukup marah Anwar Ibrahim, melantang, berani depan Biden, boleh tegur Biden berdepan. Dia marah sifat Anwar macam tu. Pada dia macam kurang ajar lah. Anwar bercakap depan Biden dengan begitu tegas dalam ucapan PBB dan jumpa dengan negara Arab. Dia kata Anwar ni macam nak pertahankan, macam dia seolah presiden tu macam bangsa dia. Marah puak-puak Mossad ni, kumpulan ni. Jadi mereka tak perlu datang ke Malaysia untuk nak jatuhkan Anwar. Kerana apa? Kerana bagi Mossad, bagi Yahudi Israel ni, kita tak payah. Sebab di Malaysia ada dah orang yang kerja dia siang malam untuk menjatuhkan Perdana Menteri. Jadi ringan kerja mereka. Tak payah kita hantar ejen, tak payah kita hantar spy. Sebab dalam negara Malaysia ada kumpulan Melayu Islam yang kerja dah hari-hari memfitnah Perdana Menteri, yang kerja dah hari-hari bercakap tentang nak menjatuhkan Perdana Menteri. Jadi kita biarkanlah mereka buat kerja tanpa kita bayar. Mudah kerja mereka. Tak perlu mereka susah payah nak jatuhkan Perdana Menteri. Sebab dalam negara kita ada.
Ada pendaki yang wujudkan tabung RM10. Bukan untuk Palestin. Wujudkan tabung RM10 untuk jatuhkan PMX. Mereka buat live TikTok hari-hari. Semua cerita tentang keburukan PMX. Sanggup panggil orang mana entah, tak tunjuk muka, bunyi suara, mengaku kononnya saya pernah dalam penjara dulu dengan Anwar. Memang Anwar ni kaki tu, memang Anwar ni macam ni. Buat live lah ya, dengan seorang mamak Bengali tu yang mengaku dia Melayu sangat tu kan. Dia datang sebagai tetamu, tapi tak tunjuk muka, tak berani saudara. Bercakap, saya dulu satu penjara dengan Anwar, saya tahulah Anwar panggil macam ni. Nampak tak bohong dah? Semua tahu Anwar masuk penjara, mana ada satu sel dengan dia. Najib sekarang pun tak ada orang duduk satu sel dengan dia. Pertama sekali dia pemimpin yang dikenali. Yang kedua atas sebab-sebab kesihatan. Anwar ada sebab kesihatan, pembedahan dilakukan. Dan dia tidak campur dengan sel orang lain. Tak ada orang duduk satu sel dengan dia. Najib pun sekarang atas kesihatan. Dia tidak ada siapa duduk dengan dia satu sel. Yang kedua dia pemimpin. Keselamatan dia dijaga di dalam penjara. Dia tidak bersama berkumpul macam mak-mak rempit atau isyak ganja dadah ni. Berkumpul satu sel, tak ada. Jadi cerita tu nampak bohong. Tetapi Bengali tu percaya. Sebab dia bodoh. Mudah aja. Entah mana dia panggil bercakap, tipu dia pun percaya. Dan dia minta kita semua percaya. Kalau korang percaya, tak tahulah. Kan? Semua orang tahu. Bukan Anwar je. Najib pun duduk dalam sel. Tak ada siapa pun duduk dengan dia. Dan setiap sel pemimpin besar ni, dia ada CCTV, saudara. Ya. Selepas pada kejadian reformasi, bila Anwar ditumbuk dulu, sekarang ni penjara melibatkan pimpinan besar, dia ada CCTV. Dia takut berlaku lagi kejadian seperti itu. Ya. Sekarang ni lock up pun ada CCTV. Usahakan penjara, ada CCTV. Masa bila pula orang ni, Mamat ni mengaku? Saya baik tak jumpa dengan aku. Aku tanya kau, tahu bila kau masuk penjara? Aku tanya dia. Bila kau masuk penjara? Kau pernah jumpa Anwar? Dan bila kau keluar? Kes apa? Ni aku nak semak. Betul tak betul kau pernah masuk penjara? Tapi bila bercakap dengan yang Bengali tu, Salim tu kan, dia tak tanya soalan itu. Sebab Salim tu pun bodoh juga. Kalau dia cerdik, nak tahu betul tak betul, pertama sekali, sebelum kau nak bercerita tentang kau pernah duduk satu sel dengan Anwar, tanya dia dulu. Mamat, sebelum kau nak cerita kau kenal Anwar, sebelum kau cerita kau duduk satu sel dengan Anwar, aku tanya kau masuk penjara tahun bila? Saya masuk penjara tahun ni. Umur kau sekarang bila? Kalau kau pernah masuk sel sama Anwar, Anwar sekarang dah 76. Maknanya waktu itu umur kau berapa? Anwar masuk penjara umur berapa? Tahun bila Anwar masuk penjara? Dan tahun bila kau bersama dengan Anwar? Dan kes apa? Tanyalah soalan tu dulu. Jangan dengar cerita je. Kan? Kalau kau dengar cerita je, maknanya menunjukkan kau bodoh. Mudah-mudah orang tipu kau dengan cerita-cerita karut. Ya? Datang live aku ni cerita. Masuk. Sebab tu saya tak pernah pun blog siapa nak masuk live saya. Masuk lah. Nak cerita saya ada pengalaman dulu duduk dengan Anwar, cerita. Ni aku nak tanya dulu. Sebelum kau cerita pengalaman kau, aku tanya dulu. Bila kau masuk? Umur kau sekarang berapa? Tunjuk muka lah. Jangan dekat belakang. Orang kau suruh tunjuk telur. Tunjuk muka je. Kalau berani. Tak berani, tak payahlah sembang. Kan? Dengan orang bodoh, dengan one on boleh. Okey, saya nak balik sekejap. Ada siapa naik? Tak naik, aku paksa Salman Udang naik sekejap. Naik dang, Salman. Salman ni payah ajak dia naik. Nak kena upah RM100 Salman ni. Tak boleh lah Bon, hujan. Aduh, itu aku dah agak dah. Mesti alasan kau macam tu. Hujan, tengah makan kat luar. Sambung-sambung, ajak orang lain. Kau malam kau makan, siang kau makan. Aduh. Okey, ada lagi, kita lagi kawan naik lagi, kita bagi dia can naik. Salman dia tak boleh cakap macam bising Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oi, bisingnya. Dah kereta ke? Hujan, tiba-tiba saya naik kotak terus hujan lebat. Aduh. Okey. Okey, saya nak cerita Salman sikit. pun hujan juga. Okey, bawa saya 2-3 hari ni. Okey.
majoriti orang tak baca, orang tak ambil tahu, orang tak dengar balik cerita daripada seorang wartawan. Ada seorang wartawan tu memang dia follow rapat Anwar Ibrahim punya kes daripada sebelum Anwar Ibrahim dipecat sehinggalah Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Dia adalah seorang wartawan yang walaupun dia tak tunjuk muka dia, walaupun dia selalu juga masuk berita yang dia bawa masuk di muka depan paper-paper ni, tapi dia ni pengalaman yang dia cerita Anwar ni macam mana. Oh, memang amat menyedihkan. Tapi dia tu sampai sekarang wartawan tu masih penyokong Barisan Nasional. Tapi dia ni seorang wartawan kan, jadi dia nak ambil tahu kan. Jadi dia boleh cerita, tapi saya lupa nama dia. Semalam saya ada dengar dia punya wacana dengan Rosyamno. Kalau hampa tengok dekat YouTube Rosyamno minggu lepas dia ada interview seorang wartawan ni lah yang dulu dia duk follow cerita-cerita crime bah. Jadi dia ni memang bukan biasa-biasa punya orang, tapi dia cerita soal Anwar Ibrahim. Allahu Akbar, dia cerita macam mana keadaan anak-anak isteri dia kan, macam mana keadaan Wan Azizah hari-hari duk ulang-alik dengan memikirkan anak, memikirkan suami, pendapatan, duit tak ada, segalanya tak ada, harap kawan-kawan je bagi duit kan, perjalanan tu. Tapi bila orang tak tahu, tapi dia nak hentam Anwar Ibrahim, dia buka lah cerita-cerita, dia buat lah cerita-cerita seperti mana macam dalam penjara tu dah ada satu hotel mewah punya. Padahal apa pun dia tak tahu, lepas tu dia duk sembang kemah. Jadi teruskan. Kita tak apa puas dengar pasal bunyi bising hujan tu. Jadi mungkin Salim boleh buat satu ulang balik cerita tu dalam live ke, dekat YouTube ke. Boleh lah ya, kita nak dengar juga cerita menarik tu. Okey, Irzan. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Yang tadi Solihin cakap tu Syarif Kadir tu. Itu dia bekas bos saya. Ya. Betul. Tu bekas bos saya tu, dia dengan Zainal Rashid Ahmad tu. Dulu kita orang buat banyak pasal crime dekat company yang bawa Astro lah. Ni cuma saya tadi bila abang cakap pasal Khawarij dekat Rumiani tu, waktu tu saya teringin nak masuk, cuma tak dapat masuk lah. Cuma saya agak nak betulkan sikit lah yang budak PAS tu cakap. Dia kata Khawarij ni dia wujud sebabkan dia nak tegakkan undang-undang Islam. Sebab tu dia kata Khawarij tu boleh kalau ekstrim apa semua kan. Pada saya salah tu. Sebab waktu tu yang antara yang menuntut untuk hukuman kisas pada pembunuh Osman, itu antara dia kan Saidina Aisyah, lepas tu Muawiyah, Talha, Zubair kan. Itu orang-orang yang dah dijanjikan masuk syurga. So mustahil lah orang-orang macam tu Khawarij. Khawarij ni pada saya dia lebih kepada menggunakan alasan untuk gunakan alasan undang-undang Islam tu, nak menegakkan undang-undang Islam tu. Itu sebagai alasan dia je. Dan apa yang dia buat waktu tu sama macam mana yang PAS buat sekarang. Dia nak keluar daripada Pakatan Rakyat, dia gunakan alasan RUU 355 tu. Gunakan alasan hudud. So pada saya apa yang PAS buat sekarang ni itu memang Khawarij lah. Betul. Saya ada jawab, saya ada ulas masa tu dekat room tu. Saya beritahu peristiwa tu berlaku apabila peperangan Siffin antara Sayyidina Ali dengan kumpulan Umayyah tu kan. Kemudian mereka berdamai. Mereka bersetuju untuk berdamai dengan nasihat Talha, Zubair. Dia berdamai dan meletakkan Al-Quran di hujung tombak. Itu peristiwa tu dikenali lah, perdamaian tu. Dan dalam kumpulan itu dia tak mahu berdamai. Dia tak mahu berdamai. Dia kata Sayyidina Ali ni lembut, tak ikut Al-Quran. Dia kata macam tu. Ini yang Khawarij. Kan, Khawarij tu. Maknanya perdamaian tu dia tak setuju. Dia tak suka tengok orang Islam ni berdamai. Padahal perdamaian dah dipanggil tahrim, kan? Tahkim. Meletakkan Al-Quran di hujung tombak untuk berdamai kumpulan Umayyah dengan Sayyidina Ali ni. Dan mereka bersetuju. Sahabat Umayyah pun bersetuju. Tapi segolongan dalam kumpulan itu tidak bersetuju dan mereka ni dah yang dipanggil Khawarij. Yang sebenarnya bukan mereka nak berislam pun, mereka nak jadikan alasan saja.
Kan? Mereka bukan nak Islam pun. Betul. Siapa yang tidak bersama dengan mereka kafir kan? Itu je. Satu lagi yang dia kata pembunuh Sayyidina Osman tu orang daripada Majusi apa semua tu kan. Betul. Itu sebab saya semak balik. Salah sebenarnya. Sebab yang saya tahu, pembunuh Osman sampai sekarang kita masih tak tahu lagi secara jelas. Ada. Pembunuh Itu yang dia peristiwa. kata orang Majusi tu, itu nama dia Abu Luwah kan. Itu orang Parsi. Dia bunuh Sayyidina Umar, bukannya Ada Sayyidina yang Osman. Ada yang kata Yahudi yang bunuh kan. Yang Majusi ni. Sebab tu Sayyidina Ali bila dituntut untuk cari pembunuh pembunuh Osman, dia tak dapat cari waktu tu. Waktu tu Madinah masih lagi dalam keadaan huru-hara. And then waktu tu disebabkan fitnah terhadap Sayyidina Osman tu, ramai orang mengaku yang dia tu yang bunuh Osman. Sebab tu Sayyidina Ali tak dapat nak buat benda tu. Dan pembunuh pada Sayyidina Ali tu Abdul Rahman bin Muljam. Dia tu memang Khawarij. Golongan tu lah yang mengkafirkan sahabat. Yang saya nampak pula kat Malaysia ni, kalau kita tak ikut Islam tu bukan tak ikut Islam dah, kalau kita macam ada pendapat lain daripada apa yang biasanya kita yang golongan PAS ni buat, automatik kita dicap sebagai kafir lah, terus dicap sebagai tak Islam, diberel apa semua. Saya, itu perangai memang kepala Khawarij lah tu yang dia bawa sekarang ni. Bila sama dengan mereka, bagus. Inilah Islammu. Dia tahu tak? Waktu dia berkawan dengan UMNO dulu, waktu Muafakat Nasional, masa pelancaran Muafakat Nasional tu, perjanjian Muafakat Nasional tu, apa ucapan pemimpin dia waktu itu? Dia kata apa? Inilah ketentuan Allah. Allah bersyukurlah kita kepada Allah menyatukan UMNO dengan PAS. Maka bertakbirlah mereka di langit. Bergoyang arash, tiang arash. Kerana penyatuan UMNO dengan PAS. Waktu itu bukan main digunakan Al-Quran. Digunakan Islam betul-betul. Tapi bila dah berpisah, dia sabotaj UMNO. Dia tikam UMNO di belakang. Dia tinggalkan UMNO. Dia gelak UMNO, itik patah kaki. Sebab dah tak sama dengan dia. Masa itulah wujudnya kluster mahkamah. Bagaimana kita nak bersama dengan UMNO dalam tu ada kluster mahkamah, dia kata. Walhal masa Muafakat Nasional tu, Najib dah pun menjadi kluster mahkamah. Zahid waktu itu dah jadi kluster mahkamah juga. Kenapa kau boleh bersama dengan dia? Bahkan berpeluk-peluk waktu itu. Tapi bila dah tak bersama, ungkit balik kluster mahkamah. Ini perangai yang lebay.